Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah. Yang paling besar nikmatnya adalah Allah memberikan kita nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup, di mana hidup itu kita rasai benar-benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah yang Maha Suci. Jadi kita ni hidup ni asalnya dari kesucian. Dari kehidupan ni adalah kesucian, kenikmatan yang tak ada lebih nikmat. Kalau syurga dihidangkan kepada kita tidak dibagi hidup, maka apa guna syurga dengan penuh kenikmatan? Jadi hidup ni lebih nikmat besar. Kalau kita kenal Allah, kenal diri, hidup tu lebih berharga lagi. Sebab dia berasal hidup ni daripada Allah. Jadi rasakan kehidupan tu benar-benar dengan Allah, mengesakan Allah, tiada lain. Bukan ada lagi kecampuran, bercampur dengan ada kedirian kita lagi. Kalau kita ada campur, ada hidup kita, ada esa dia, ada kita lagi, maka itu tak ada kemanisan. Itu masih lagi kepahitan, kesyirikan, menduakan maknanya. Jadi dapatkan rasa kenikmatan yang sebenar, iaitu apa erti hidup. Sebelum kita beragama, apa pun kita nak lakukan dalam agama tu, ritual apa, solat ke, puasa ke, zakat ke, apa pun, tapi yang ininya dulu, manusia yang dikatakan tadi, yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, semulia-mulia kejadian makhluk itu adalah insan, kerana ada rahsia yang Allah beri kepada kita, iaitu hidup, yang berserta dengan hidup tu tadi ada mentajalikan untuk mengesakan Allah. Kalau kita tahu tu, itulah harga yang paling tinggi. Itu sebenarnya yang Allah nak mentajalikan kita ni, hidup ni tadi. Kalau dia tak jalikan hidup ni, sebab hidup semua Allah sendirinya pun dia dah maha cukup. Tapi ada perasaan Allah SWT kasih, asyik berasyik dengan dirinya, ingin dikenali. Sebenarnya tak payah nak, tapi dia menurunkan dirinya untuk dikenali, untuk membuat tajali penceritaan. Daripada asalnya Allah jadikan mula-mula Nur Muhammad, diceritakan daripada Nur Muhammad mengelilingi sekian alam ni, menyuluh semua. Jadi matahari, bulan, bintang, Lauh Mahfuz, Arash, syurga, neraka, semuanya belum ada lagi. Yang pertama Allah jadikan Nur kekasihku, Nur Muhammad, untuk kasih sayang tu tadi. Maka menyuluh sekalian alam. Maka selepas itu Allah daripada Nur kekasih ni, maka aku jadikan yang lain-lain. Baru jadi surga, neraka, Lauh Mahfuz. Maknanya besarnya, maknanya Nur Muhammad yang kita, maknanya yang sekalian alam ni meliputi, yang makin lama makin membesar, dia yang menyuluh. Kita ingat matahari itu terang, tapi sebenarnya asalnya memang sekalian alam ni terang dengan Nur Muhammad. Allahu nurus sama, Allah yang memberi nur. Maknanya dia asal-asalnya terang semua. Tak ada istilah malam ke gelap, tak ada. Tapi Allah jadikan, bila jadikan tu malam dan siang tu untuk melihatkan tanda-tanda kekuasaan dia. Tapi bagi orang yang dah kenal Allah, tak ada erti malam siang, sebab dia dah duduk kat nur tu tadi. Dia tenggelam kat nur, dia akan nampak terang semua. Sebab yang nyuluh tu Allahu nur. Jadi kita nampak tu tadi, bukan kita nampak lampu matahari itu terang, tapi Allah lah yang menyuluh kita untuk nampakkan. Dan matahari itu bukan terang, Allah yang menyuluh matahari itu. Jadi apa sekian alam ni sebenarnya kita berangan-angan ingat benda tu yang kita nampak, pokok-pokok. Tapi sebenarnya yang menjadikan pokok tu daripada Nur. Dari Nur Muhammad tu jadi pokok-pokok, jadi sekian alam. Jadi dia menyuluh, jadi nampak, terzahirlah benda tu untuk menyatakan Allah. Tapi bila banyak dinyatakan, kita makin lama makin, kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, merasakan banyaknya. Tak nampak. Itu asal daripada suhul dul wadah fil kasrah, suhul dul kasrah fil
Kita kita tak dapat memulangkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nampak masih lagi berbilang-bilang banyak. Padahal itu semua menyatakan esa satu je. Jadi dijadikan perumpamaan supaya kita tahu memulangkan. Tadi saya soal anak saya, bila kita makan durian, rasa apa? Anak saya 7-8 tahun. Dia kata, rasa durian apa? Dia rasa durian macam mana? Manis lah, dia kata manis. Tak boleh. Abang nak apa rasa lah. Betul. Itu betul. Rasa durian. Jadi saya cakap kalau rasa tu durian, Irfan dah tahu. Anak saya Irfan. Sekarang ni Irfan tak dapat nak terangkan, betul? Tak dapat. Melainkan suruh dikupas, dibuka, disuap, dia rasa. Baru komplit, betul? Tak, betul. Sekarang ni mengapa kita belum aja makan durian, kita dah merasakan sebelumnya. Kita belum makan durian, kita tak akan tahu rasa durian. Tapi bila kita dah makan kerap kali, dah 25 kali ke 30 kali, kita dah rasa tu sampai dulu ke ataupun betul? Kan berbalik pada apa? Jadi kita ni sekarang, kita sebut nama Subhanallah, apa yang dirasakan tadi? Macam kita minum kopi, Milo, kita tahu beza sebab kita dah pernah. Kita boleh, tak payah ada depan mata kita, kita dah boleh ingat rasa tu. Tapi subhanallah tu mengapa kita tak kupas macam durian tadi? Kita kecapi rasa dia. Jadi bila kita tengok orang sebut subhanallah je, bukan sekadar disebut, kita tengok memek muka dia, wajah dia, kita tahu rasa dia dah merasa benda tu. Macam kita makan durian tu, rasa tu menendang, ada satu Swiss tu, terasa durian tu, Allah bagi tahu maklumat rasa durian tu. Ya? Jadi subhanallah tu kalau kita tak berdasiasat, mengapa kita anggap enteng, anggap mudah? Subhanallah tu kita menghiasi luaran. Seperti durian di luaran kita tak boleh tahu. Jadi kena kupas tahu pula. Tapi kalau subhanallah, mengapa kita tak berdasiasat supaya kita sebut subhanallah? Nampak subhanallah tu tadi macam mana rasanya. Kalau kita tak berdasiasat, setiap huruf-huruf tadi, berapa ada huruf dalam tu? Bismillah ada berapa huruf? Kita berselawat berapa huruf? Itu semua ada, setiap satu huruf ada rasa-rasa yang dah dicampur Allah Ta'ala. Di situ ada rasa. Tapi kalau kita tak kupas, tu. Tapi Allah jadi perumpamaan makanan ni pula, kita tahu pula nak kupas, cari dia, beli apa semua, kita dah dibagi rasa untuk tu kan. Tak, bila dah dapat rasa tu, bila-bila kita teringat, siapa yang bagi ingat nak rasa limau lemon yang pernah kita rasa? Dia juga yang nyentuh kan. Dia juga pasal benda tu ada. Tak ada pun Allah pasti kalau dia dah bagi rasa kun fayakun, pasti dia nyatakan ada benda tu. Bukan dia bagi rasa kun tanpa ada fayakun. Berjalan hidup kita ni sepanjang bila-bila pun dengan kun fayakun Allah. Bukan kehendak kita. Tapi kita bila tak duduk pelajaran ilmu mengenal diri, mengenal Allah, kita rasa kita menutupi kebenaran yang Allah dah susun sejak azali dan abadi bila-bila, semuanya Maliki Yaumiddin. Tak ada satu pun yang bukan daripada kerajaan Allah, Malik. Semua daripada mula penciptaan sampai penghujung orang dah masuk surga neraka semua habis, semua di bawah Maliki Yaumiddin. Jadi itu saya kata tadi, Nabi Muhammad SAW dia mengupas dulu. Dia duduk kat Gua Hira tadi 40 hari. Kalau bahasa kita betapa lah Ustaz bahasa kita betapa. Tapi bahasa Rasulullah tu khalwat. Maknanya menyembunyikan diri untuk mengenal diri, mengenal Tuhan. Bahasa ni biarlah orang anggap pelik, tapi sebenarnya kita nak bagi faham, itulah Rasulullah mengenal diri, mengenal Allah. Untuk mendapat yang betul-betul original, dia kena bersendirian seorang-seorang 40 hari. Dalam tu macam-macam datanglah. Rasulullah pedulikan sampai dia menemui diri dia yang sebenar, iaitu Nur Muhammad tadi. Dia dah mengenali diri dia sendiri yang dalam diri itu tadi. Dari diri Muhammad tu, ni minta maaf lah, saya cerita ni tak ada dalam kitab lah. Jangan carilah. Kalau ada pun nasib lah. Tapi saya nak cerita ni Rasulullah ni keluar dalam Gua Hira tu, dia khalwat dengan Allah. Dirinya yang dalam batin terkeluar. Bila Nabi Muhammad kata, baru nak kata siapa engkau, dia dah jawab dah. Baru nak soal, dia dah jawab. Dalam diri, macam kita sekarang, kita nak kopi ni, jantan ni, jantan. Jadi dia dah dalam, dia sentuh dalam dulu kan. Tapi ni dia dah keluar macam ni. Saya pun nak cakap, dia dah cakap dah. Tu kan tak kita.
Padahal itulah sebenar dalam diri kita, dialah dulu. Siapa dia tu? Diri yang sebenar diri. Diri tubuh, diri hati, diri nyawa, diri sebenar diri, diri empunya diri yang ada sebenarnya. Tak? Jadi kita ingat tu satu, tapi bila dah pasing-pasing kita rasa kita ada. Kita tutup yang asal dia, dia yang menyentuh. Tak ada siapa menyentuh niat tu tadi. Yang datang dari dipanggil waridun. Yang datang lintasan yang asli daripada Allah. Kalau bahasa Nabi wahyu, bahasa kita ilham. Tapi kalau kita tak kenal diri, kita rasa kita punya kehendak. Bahaya kita ni. Waalaikumsalam. Duduk. Duduk. Jadi Rasulullah SAW 40 hari dia dapat untuk dia. Lepas tu dia untuk dia kata untuk keluarga. 40 hari lagi naik. Turun 40 hari dapat untuk dia. Menggigil, dia takut. Dia dah dapat yang asli, berita gembira. Allah memperkenalkan diri dia kepada Nabi Muhammad. Tak ada ragu lagi dah. Itu dia dah dapat kenal diri, kenal Allah dah. 40 hari dia turun. Nabi nak suruh naik lagi sebab untuk umat pula. Dia buat solok tu pula, khalwat untuk umat pula. Yang ketiga naik lagi. Dah dapat dia untuk umat semua. Turun balik. Disuruh Allah suruh naik lagi 40 hari. Itu rahmatan lil subhanallah. 3 step. Tu kita kalau Nabi dalam 40 hari solo untuk betul-betul khusus nak kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Kita ni mungkin 60 tahun tak selesai. Tapi tak apalah, duduklah belajar mengaji ni. Tak semestinya dengan saya. Dia siapa-siapa je yang ada warisatul anbiya yang ni. Belajarlah siapa-siapa. Kat mana-mana Allah Ta'ala hantar ada. Ya, bukan saya cakap ilmu lain tak bagus. Tapi ini bekas untuk dalam diri untuk menanggung segala ilmu-ilmu makrifat yang tinggi-tinggi. Mesti bekas dia mesti mengesakan Allah. Jadi masuk ilmu makrifat tinggi macam mana saya dah katakan, akan tetap mentauhidkan. Dia tak sombong. Dia akan nanti sifat kasih sayang tinggi. Kasih sayang keluarga, kasih sayang untuk masyarakat, untuk umat kita. Dia tak ada berbeza pandangan. Dia asal manusia, dia Islam ke tak Islam, dia bukan Yahudi ke, tetap kasih sayang untuk saudara, sama-sama saudara. Kita dah faham dah. Dia itu juga saudara kita, tapi dalam bagian roh. Yang ini di bagian tubuh, iaitu sesama Islam. Jadi sama je saudara juga, tapi ada bagian dia. Ya, kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, semua iblis pun saudara kita, sepupu kita tu, bagian roh. Dia terzahir daripada Nur Muhammad bagian tapak kaki belah kiri. Kita daripada dada, mudah-mudahan orang mukmin daripada dada Nur Muhammad. Sepupu kita juga sama kan. Jadi jangan marah-marah sangat lah. Sekadar dia punya tugas tu di bawah kan, janganlah ikut. Sudah, jangan benci sangat. Sekadar kita jangan ikut, itu je posisi yang Allah bagi gitu. Posisi kita jagalah, kita warisatul anbiya ataupun kita ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil si sayanglah, jangan lari tajuk. Sekarang dah banyak lari tajuk. Bila Nabi Muhammad SAW dah dapat 40 hari, dia sayangkan umat dia. Dia bukan dia tu diutus oleh Allah untuk sampaikan ini kepada orang Islam, bukan. Dia untuk, aku utus Nabi Muhammad untuk membawa berita gembira, mubasyirah wa nazir. Tak ada yang lain. Apa dalam keadaan Rasulullah tu gembira macam mana? Dapat projek 2 juta, 4 juta, 5 juta gembira. Tak, itu sikit. Gembira lagi Rasulullah sebab kenal yang menciptakan mesin wang tu tak gembira lagi. Tu padahal dah gembira mesin wang kita boleh cetak. Tapi Tuhan punya mesin tu dia ada. Allah tu sendiri dia dapat lagi gembira kan. Jadi dalam gembira tu dia nyampai ada tekanan tak? Walaupun keliling dia banyak tekanan, sebab dia dalam keadaan gembira. Pasal tu saya cakap tadi, harus kenal diri, kenal Allah. Baru kita tahu kita nak bawa tu ada tekanan kita tak. Kita dah tak peduli tekanan orang gini ke, orang fitnah ke, orang nak bunuh ke. Nabi tak kisah, dia jalan terus. Sebab yang penting Allah. Ya, kalah ke menang ke orang manusia nak nilai ke, itu tak penting. Yang penting aku menyampaikan berita gembira supaya manusia dapat kenal Tuhan. Aku bukan turun ke kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy, aku berhala-berhala ni aku hentam dulu. Mana boleh tak? Nabi ada kuasa yang Allah bagi. Mukjizat boleh. Hancur semua tiba-tiba je. Tapi Allah tak suruh gitu.
dengan berita gembira kasih sayang kepada makhluk. Tak kira Islam ke tak Islam, suka ke tak suka, kau baling batu balik, aku doa, ya Allah jangan apa-apakan dia, dia tak tahu ya Allah. Kau lagi faham tu hamba kau. Cantik, dia pujuk Allah Ta'ala lagi. Itu boleh dia doa terbalikkan, tapi bukan sifat Muhammad itu bila dah kenal Allah. Bila dah kenal diri, kenal Allah, sifatnya adalah kasih sayang. Lebih kasih sayang lagi. Kalau ibu 1000 kali ganda sayang pada anak, lagi besar lagi kasih sayang Rasulullah kepada umat dia tu. Macam tu, macam mana kita nak cakap lah. Dan semua umat tu daripada dia, semua alam ni daripada dia, dia akan kasih sayang automatik. Kita kena buat-buat dulu, tak apalah. India bukan saudara kita aksiden berdarah-darah, kita tak ada kesian dah padan muka India kan. Tapi Nabi Muhammad jangan, dia tak boleh. Jangan ada sebut dia apa, ada umat dia masuk dalam azab neraka, jangan sebut. Macam anak kita jatuh longkang macam tu, pergi pasal malam pula, bawa anak kita kecil 5 tahun, tiba-tiba orang ramai terlepas dari tangan anak kita. Macam mana cari kita? Mana anak aku? Macam tu. Nabi Muhammad gitulah. Dengar umat dia, dia tak sebut siapa umat aku. Ada selawat dia tak? Tak ada. Banyak ke dia selawat? Tak ada. Dia tengah je umat dia, dia tak cerita banyak, tak payah nama siapa. Umat kau Muhammad, malaikat kata, ada dalam azab, bawa aku ke sana. Azab dia telur masuk, tak nak cerita. Kita fikir dulu panas ni. Jadi itulah. Bila Rasulullah SAW dapat kenal diri, kenal Allah, itulah rasa bahagianya dengan Allah. Itu sekarang ni umat kita sekarang tidak memiliki ini, terus melangkahi konon-konon ilmu dulu. Bukan saya cakap ilmu tak betul, jangan ilmu lain dulu. Rasulullah ajar tauhid zat dulu kepada sahabat dia 16 tahun, tak silap, 16 tahun 13 tahun Ustaz, lebih kurang lah tu kan, 16 kata. Itu aja, belum datang solat, belum datang puasa, belum datang zakat, belum datang pergi perang. Itunya dulu. Kenapa? Kita sambil lewa je belajar bab tu, kita rasa kita dah belum memutuskan tauhid zat lagi. Kita hanya tauhid ni perkataan je. Ini pun kita tak dapat tauhid kan ni. Ini kita nampak masih gelas lagi, belum tauhid lagi tu. Ini kalau kita nampak fa'ain nama tualu fasama, kita nampak Allah dulu betul. Kita dah main dengan hidup kita dah, apa yang kita nampak Allah je. Kita dah la ilaha illallah semua sekian alam ni. Baru tauhid zat. Tapi kalau ni boleh tauhid, tu tak boleh tauhid, masih ada lagi yang tak boleh kita tauhid? Belum. Masih ada lagi kerian lagi? Belum lagi. Jadi ni kita sekarang, Rasulullah ajar gitu, sahabat ajar, tabi'in gitu, tabi'in wali Allah semua gitu, ulama kita sebelum mereka semua gitu. Masuk kita merdeka dah lain tajuk pula. Jadi kita sekarang ni bila dah sedar sekarang, kita sama juga kembali akan jadi ghoriban. Kata ustaz kali, asing balik Islam. Masa aku dulu asing, lepas tu aku sebarkan jadi okey. Lepas tu Rasulullah kata akan jadi ghariban balik, asing balik. Macam kita ni lah. Tapi kita tak menapi manusia umat Islam yang menyembah pada berhala. Ideologi peperangan pemikiran di mana manusia menutupi kekuasaan Allah dengan pemikiran dia, dengan hawa nafsu dia, menutup menggunakan Islam, menggunakan nama Allah, menggunakan majlis selawat, majlis, tapi menutupi kejahilan tentang Allah Subhanahu Taala. Lebih sulit lagi kembali asing balik. Tapi tak sedar yang kita ni dah kembali asing balik. Mereka menyangka mereka dah berbuat amal Islam, dia betul, dia beriman, dia rasa dia, padahal di sisi Allah dalaman dia belum ada kesucian, belum ada tauhid yang zat. Tauhid zat dia tak dapat lagi. Dia hanya tauhid yang luar je, dalam masih ada diri dia lagi. Macam mana nak diperkatakan? Kita tak, maknanya seorang sekarang bukan bumi sinilah, dia tak faham lagi apa tauhid zat yang sebenar. Dia kata zat jangan dikaji. Memang kita tak kaji, tapi nak sampai dinding zat tu tadi, perlu tidak ada diri, la ilah. Tapi engkau tak beres, kau masih la ilah Allah, kau ada Allah, ada diri, ada Allah. Mana ada dua, mana boleh. Sampai kiamat engkau takkan. Engkau masih duduk dalam tong najis lah. Macam tu. Ada, walau ada satu, engkau suci keliling, kau ada satu kotor najis, ya, ibarat apa, nilai setitik jatuh ke air suci, setitik aja kan, masih ada lagi, masih tetap. Jadi tauhid ni tak boleh ada satu pun siwa, apa pun bentuk diri kita sendiri pun tidak boleh bersama ada dengan. Macam mana tu nak saya nak bagi tahu tu?
Itu yang Rasulullah aja. Yang Rasulullah betapa kat Gua Hira. Menafian yang betul-betul nafi hingga tak ada diri dia. Baru dia mencapai tadi. Daripada Nur Muhammad pergi kepada Ahada tadi. Ahada tu. Itu sebesar-besar nikmat Rasulullah kata. Lebur tenggelam aku dengan Allah. Sebenarnya aku ni tak ada bila dah faham. Aku je perasaan aku ada rupanya. Itu bila dah sampai dinding tauhid, dia dah malas nak rasa ada diri. Benci. Sebab itu kesyirikan. Itu najis. Itu membuka pintu-pintu lain. Maka dia benci diri dia. Bukan benci apa, bukan bunuh. Dia tak mau rasa ada diri dia. Melihat, mendengar, bercakap, kudrat yang dipakai, dia gerak. Semua takut dia rasa ada. Dia bergerak jalan kaki pun dia tak mau ada rasa. Dia mau hadirkan Allah yang gerakkan. Dia melihat pun dia mau dahulukan Allah. Oh, dia latih, halusi lagi. Sampai dinding tauhid tu sampai wama ramaita isramaita walakinna. Tak adalah aku lagi dah membunuh, membaling, melontar. Bukanlah aku buat sesuatu itu, kata Nabi Idin, atas kemahuan kehendakku. Tapi jadi hidup dia tu tadi, kata Rasulullah SAW, doa Rasulullah, jangan biarkan aku mengurus diriku walau sedetik, walaupun sekelip mata, walaupun senapas turun dan naik, itu pun aku tak mau aku urus diri aku. Makna Rasulullah yang paling kenal Allah, dia yang paling takut, dia yang paling faham, paling arif, paling rindu pada Allah, dia tak mau ada rasa diri walau sedetik. Macam tu tadi. Jadi ini cerita-cerita macam ni dah terlalu jarang dah. Bukan bumi sini lah, bumi tempat lain. Dia dah terlalu jarang. Jadi bumi tu tak ada, maknanya rahmat Allah tu dia menutupi. Rahmat Allah tu sentiasa, tapi dia nutupi rahmat dia. Bayangkan kita ada cahaya, Allah tu sentiasa menunjukkan cahaya, kita tutupi cahaya tu. Lepas itu mana aku nampak? Engkau yang tutup dengan diri engkau tadi, dengan maka tu kau tak nampak keindahan tu tadi, sifat jamal Allah. Pemandang tu tadi, mana kau nampak mandang tu cantik, tu ya cantik. Memandang gunung kat atas, cantik gunung lah. Kau pun berjam-jam naik sampai atas, tengok bawah pula cantik. Kan? Naik atas tu, tengok daripada atas tengok bawah, bawah cantik. Turun balik bawah, atas pula cantik. Mana satu yang sebenarnya cantik? Itu tadi. Tapi kalau orang dah menemui sifat jamal Allah, apa pun dipandang dia nampak Allah dahulu lebih cantik. Dia dah membuat akhlak yang baik di sisi Allah. Akhlak kun karimah, akhlak yang sangat mulia. Rasulullah tu, dia tu Allah Ta'ala kata mempunyai akhlak yang daripada aku. Aku tu serahkan akhlak karimah yang terpuji, yang mulia kepada, aku ajarkan kepada kekasihku Nabi Muhammad. Jadi kita jadi umat dia, kita mewarisi. Sepatutnya umat dia mewarisi, nama pun umat kan, mewarisi. Seperti anak, ibu, ayah, anak mewarisi ibu dan ayah. Wawarisa Sulaiman, Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia Nabi. Mewarisi apa? Bukan harta kekayaan raja, dia memang raja Nabi Daud. Bukan warisan itu, tapi warisan ilahun, betul-betul kenal diri, kenal Allah, diwarisi oleh ayahnya. Mewariskan Nabi Daud, mewarisi Sulaiman. Sulaiman mewarisi bapa dia yang memiliki keyakinan yang teguh di sisi Allah. Tak ada yang lebih hebat. Diwariskan kepada anak dia. Kita anak kita, ayah harus mewarisikan. Rasulullah mewariskan kepada kita semua akhlak, kenal diri, kenal yang lain akan ikut. Tapi kita tak faham apa tu waris yang daripada kita ni, daripada Nabi, dan Nabi tu daripada Allah. Tu Allah, mana apa Rasulullah kata, aku ni daripada Allah dan seluruh kamu orang mukmin daripada aku. Tu apa mukmin? Mukmin ni orang yang betul dah kenal diri, kenal Allah. Ketua orang mukmin dia maknanya pintu dia Sayyidina Ali, dan pembendaraan dia tu Rasulullah. Aku pembendaraan tersembunyi, pintunya Ali, dan seluruh orang mukmin mesti menghadap ketua pemimpin dia, itu Ali. Kerana Ali bersumber daripada pembendaraan ilmu waris Rasulullah. Dan ini yang tadi bila kita dah semenjak merdeka, dah silver pelajaran kita kebanyakan menunjukkan kepada luar daripada tajuk yang sebenar. Bukan saya cakap yang lain tak bagus.
Kita dah jadi peperangan pula, kita jadi dia sama dia peperang untuk melariskan masing-masing punya ideologi, pemikiran dia yang tak membawa kepada kebenaran hakiki tauhidul zat. Dibawakan kepada kemauan-kemauan diri punya pemikiran, ditutupkan dengan Islam, dengan bukan cakap dia Islam tak betul bukan bumi sini, bumi tempat lain. Mana dia bila dah gitu tu macam Islam jadi 73 kata Rasulullah. Tak, maaf, Rasulullah kata 73. Dia tak nak, dia nak cakap 73 tu dia tak nak. Waalaikumsalam. Tapi dia kena dulu aja. Dia kena khabarkan juga akan datang tu, Allah dah bagi tahu. Dia kembali balik asing balik. Macam-macam berhala, tapi berhala umatku bukan lagi berbentuk patung. Ideologi tu jadi emas, jadi ideologi dia tu tadi kefahaman yang daripada mak bapak dia orang yang tidak ke arah mentauhid. Mak bapak dia didik tu bukan kepada tauhid zat. Dia mentauhidkan barang-barang yang dia kata, kau kena belajar ni aja, nanti kau nak cari rezeki, nanti senang akan datang hidup kat dunia. Dia dah ideologi tu dah kita berperang dengan ni sesama kita yang ni tadi. Tak ada yang satu yang betul-betul Rasulullah kata ni, ada satu je yang diterima dalam 73, iaitu ahli sunnah ahli sunnah tu ahli Allah, mewarisi akhlaknya, kenal diri, kenal Allah. Tu jauh jadi ahli Allah, baru boleh hidupkan sunnah. Boleh cantumkan yang 72 yang tadi terima. Kitalah yang ahli sunnah wal jamaah ni yang nak kumpulkan 72, bukan mengutuk dia orang. Kita yang kena gitu. Ada mesej-mesej yang nak melaga-lagakan, kita tolak tepi. Ada mesej yang untuk nyatukan, kita sebarkan. Telan tak je, pahit tak apa, yang penting kita dapat satukan. Ahli sunnah jemaah tu berat kerja dia. Jangan senang mengaku-ngaku. Bayar dia 100 sebulan dapat masuk persatuan ahli sunnah wal jemaah. Tu persatuan dol. Tu bukan ahli sunnah jemaah. Aku siapa-siapa boleh bayar duit 100 sebulan. Lepas tu mengaku ahli sunnah wal jemaah. Kita bukan ahli sunnah jemaah ni bukan kelab tu. Ahli sunnah wal jemaah ni mesti ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia panggil orang ahli Allah. Ahli yang kenal Allah, arifin billah. Paling tidak pun dia ada guru arif billah. Kalau nak iktiraf ahli sunnah wal jamaah boleh lah. Tapi dia punya guru pemimpin dia kurang-kurang pun mesti arif billah, yang tahu apa kerja yang nak dibawa. Ganti kerja Nabi Muhammad SAW ketika setiap zaman 100 tahun. Dia tahu kerja dia. Dia ni yang tahu nak bawa. Dia tak kira kau raja ke apa, semua bawa dia tahu. Dia jumpa raja pun bukan nak raja punya harta. Dia yang nak bagi raja tu tak faham lagi. Dia jumpa menteri, dia jumpa siapa, dia anggap ni semua bawa dia. Sebab dia tak dapat Allah Ta'ala. Dah dapat Allah baru khalifah tuntut, ataupun dia panggil pemimpin Al-Mahdi dia panggil. Mahdi yang dalam. Maknanya dia dah dapat petunjuk daripada Allah, kenal diri, kenal Allah, dan dia boleh memberi petunjuk. Tak payah carilah Imam Mahdi dah turun belum. Tengok jiwa-jiwa orang yang ada begitu. Jiwa dia tu kasih sayang dia tinggi. Dia nak jumpa jaja, nak jumpa menteri, nak jumpa siapa-siapa pun dia nak jumpa, dia nak bagi tahu ni, kenal diri, kenal Allah. Dia bukan nak jawatan raja, apa pun jawatan dia dah dengan Allah bagi tu cukup. Dengan Allah cukup. Tak payah jawatan lain dah. Ngarut dia kata. Aku dah hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku bila Allah kenalkan diri Allah pada aku dah tak nak lain. Aku dah dapat sepuas-puas berita gembira, tak ada yang lebih lain. Kau jangan ampu-ampu aku lah. Nak lompat dan lompat sini, minta maaf lah. Itu bumi lain lah. Bukan saya masuk lompat tu bumi sini, bukan. Bumi tempat lain. Jadi bahagia orang gini. Mati dia mati dalam bahagia. Mati dia husnul khatimah. Bukan su'il khatimah. Ini kita tak sedar mati su'il khatimah. Kita sembunyikan dengan agama di luar. Dalam kita kotor, tak kenal diri, tak kenal Allah. Ya Allah. Lepas tu kita nyangka pula tu. Dah lah. Kita nyangka kita betul pula tu. Datang orang bagi tahu, kita olok-olokkan orang tu, kita bersenda guraukan, kita berdebat-debat dengan orang, kita berbalah dengan orang yang betul-betul dia bagi tahu tu dia tak nak upah, dia bagi tahu tu bukan kepentingan apa, dia sayang dengan kau, engkau olok-olokkan dia. Macam nabi-nabi kau olok-olokkan, main-main dengan perkataan dia. Gitu, cari orang yang begitu. Beruntung duduk dengan orang tu. Mati kita pun tergolong dengan orang yang bagus. Sebab kita bersama dengan orang yang betul Allah Ta'ala restui, redai kat dunia ni. Engkau walaupun tak boleh nak ikut, engkau sama-sama dengan dia, sokong dia.
Janganlah kau fitnah dia. Sama kau Abu Jahal juga kan dengan yang lain Abu. Sama juga. Jangan pandang apa. Jangan pandang orang dia. Pandang sifat perangai orang tu. Apa yang ada dalam perangai sifat orang tu, itulah rahsia Allah Ta'ala. Ada dia minta duit dengan kau. Ada dia minta kedudukan dengan kau. Ada dia minta engkau nak mengangkat ke dan puji, dapat lantik jadi YB ke apa. Tak ada tak? Ada dia minta macam tu. Tak ada dalam hati dia. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yasin Allah Ta'ala. Ikuti orang yang dalam dirinya tak ada apa-apa yang dia nak, melainkan dia cukup Allah Ta'ala. Ikut Allah suruh ikut, kau tak nak ikut lagi orang macam tu. Kau buta ke mata kau? Atau buat buta kau? Kau tak nampak ke orang macam tu? Kau tak sungguh-sungguh lagi. Kau dah tak boleh ikut orang macam tu. Kan? Kau lagi dah dapat orang macam tu, kau lagi tak ikut, kau lagi jauh-jauh. Lambat nantilah. Jangan. Ikuti orang, sokong. Kau jadi tentera-tentera Allah. Tentera-tentera Imam Mahdi. Tak lama lagi Imam Mahdi nak keluar. Jangan carilah. Tapi kita tanya, adalah kita ni bersiap boleh jadi penolong dia? Itu yang mustahak kita kena tanya diri. Kita kenal diri, kenal tak pun boleh tolong dia. Silat keluar kufar, kafara. Kita yang sebenarnya menentang dia kalau dia datang. Oh, untunglah hidup zaman Nabi. Untung apa? Kalau kau hidup zaman Nabi, mungkin kau jadi Abu Jahal. Jadi diri sebenar. Engkau dah macam ni, jadi diri sebenar. Yang diri sebenarnya apa? Engkau kenal diri, kenal Allah. Itu yang mustahak dia. Itu selamat. Itu betul. Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kita daripada azab. Mulut Allah minan nar, tapi bergelumang dengan mensyirikkan Allah. Makan syirik, minum syirik, berjalan syirik. Manjang syirik yang banyak. Kalau saya jelaskan nanti orang takut nak belajar bab ni. Manjang salah aja. Memanglah belajar bab ni salah ajalah. Kan? Memang kena ajalah. Tapi bila kita kena tu kesadaran Allah bagi. Fa inna ma'al usri usran, inna ma'al, bersama susah kau belajar benda ni, ada dalam susah-susah Allah bagi senang. Bukan selepas. Kau tak belajar benda ni susah-susah terus. Tapi kau belajar kenal diri, kenal Allah ni dalam susah. Fa inna ma'al, dalam susah senang. Jangan takut susah lah. Susah tu senang sebenarnya. Tukarkan Allah bagi tahu. Tu rahsia dia kan. Jadi apa peringkat Islam ke tak Islam ke, anak kecil ke besar, apa pun peringkat umur boleh dengar YouTube ni ataupun boleh pakai terus. Sebab ini bukan nak mana peringkat tinggi boleh dengar ni, tak. Sebenarnya dikupaskan memang jelas, nyatakan Allah. Allah tu maha bijaksana. Semua orang akan faham. Semua naluri ni Allah Ta'ala bagi, Islam ke tak Islam, orang manusia Allah bagi naluri dia ke Tuhan. Tasawuf maknanya. Yang kau ingat Islam ni tasawuf. Semua manusia tu ada tasawuf. Manusia pertama tasawuf adalah Nabi Adam. Semua manusia daripada Nabi Adam semua ada tasawuf tak? Paling tidak lahir anak, dia nak bunuh tak anak dia? Tak bunuh tu tasawuf lah tu. Suci kan? Tak kira lah orang Islam. Jadi tasawuf ni luas maksudnya. Bukan